warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dimuliakan, alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kelapangan masa dan kekuatan pada kita untuk sama-sama berada di majlis ilmu ini. Semoga pertemuan kita ini menambahkan lagi kekuatan kefahaman serta menambahkan lagi keyakinan kepada kita untuk sama-sama kita hayati dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan kefahaman yang kita perolehi, insya-Allah. Dan kita merupakan golongan yang Allah amanahkan kepada kita berbagai tugas dan juga tanggungjawab. Dan satu di antara tugas dan tanggungjawab itu ialah tugas untuk beribadah dan juga tugas untuk melaksanakan dakwah. Ibadah kita lakukan sebagai hamba-Nya yang diwajibkan melaksanakan beberapa amal yang tertentu. Ada amalan itu yang berbentuk harian, ada yang berbentuk mingguan, ada juga yang berbentuk tahunan dan seumpamanya. Kita wajib melaksanakannya sebaik mungkin. Selepas kita beribadah untuk diri kita sebagai hamba-Nya, kita wajib menyebarkan risalah Islamiah kepada orang lain. Penyebaran Islam kepada orang lain merupakan satu di antara kewajiban yang perlu kita lakukan dari masa ke semasa. Dan untuk menjadi hamba Allah yang kuat beribadah, dan untuk menjadi hamba Allah yang menyebarkan konsep ibadah dan juga konsep Islam yang sebenarnya, kita perlukan kemantapan ilmu. Lantas mencari ilmu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban dan tuntutan ke atas setiap muslim. Maka kita berhimpun untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan ini, agar dengannya kita mencapai status takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, kita masih mengkaji surah nombor 44, yaitu surah Ad-Dukhan, surah yang bertemakan kabut ataupun asap. Dan surah ini mempunyai 59 ayat. Dan insya-Allah pada petang yang bermai ini kita akan mulakan kajian daripada ayat nombor 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. Sadaqallahul Azim. Ad-Dukhan ayat 17 hingga ke ayat 30 yang bermaksud, sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Rasul itu berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Israel yang kamu perhambakan. Sesungguhnya aku merupakan utusan Allah yang dipercayai, diutuskan kepadamu. Dan jangan kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu untuk merejamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka izinkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini merupakan kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka. Maka Allah berfirman, berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku dari kalangan Bani Israel pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar, maka biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentera yang akan ditenggelamkan. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, serta kebun-kebun, serta tempat-tempat yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka nikmati selama ini. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberikan tangguh oleh Allah. Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel daripada siksaan yang menghinakan. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang kedatangan hari kiamat, dan satu di antara tanda kedatangan hari kiamat ialah zahirnya kabus ataupun asap-asap yang tebal. Ada ulama mengatakan senario itu telah berlaku, dan ada dari kalangan sahabat yang mengatakan senario itu belum berlaku. Bagi kita, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita lebih cenderung untuk menerima pendapat yang kedua, yang mengatakan ia belum berlaku, dan ia merupakan salah satu tanda kedatangan hari kiamat di akhir zaman. Adakah ia berkaitan dengan fenomena alam? Adakah ia berkaitan dengan perbuatan tangan-tangan manusia yang menyebabkan asap-asap memenuhi angkasa raya dan juga memenuhi atmosfera dunia? Semua itu merupakan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para ulama. Saya telah menyebutkan pandangan yang diutarakan oleh Syekh Hamka dalam kitab tafsir beliau yang bernama Al-Azhar. Beliau mengatakan tidak mustahil asap-asap ini zahir disebabkan senjata-senjata canggih, disebabkan alat-alat canggih yang wujud di akhir zaman hasil daripada ciptaan manusia. Antaranya ialah senjata nuklear yang boleh menghancurkan dan menyebabkan asap-asap yang memudaratkan memenuhi angkasa ataupun atmosfera. Itu yang disebutkan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jika pendapat itu kita terima, sudah pastinya kita mengatakan ayat Allah yang berkaitan dengan Tuhan, yang merupakan tema surah ini, yaitu kalimat yang terdapat
dalam ayat 10 surah Ad-Duhan berkaitan dengan era di akhir zaman, dan era itu kita sedang lalui pada hari ini. Allah lebih mengetahui, dan lebih penting bagi kita ialah persiapan untuk menghadapi maut dan persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Yang pastinya era akhir zaman ini dipenuhi dengan pelbagai pancaroba, ujian dan juga cabaran. Orang yang akan berjaya menghadapi kesemua itu ialah orang yang mempunyai kekuatan yang dituntut oleh agama. Kekuatan yang dituntut oleh agama telah saya sebutkan awal tadi. Antaranya ialah ilmu dan kefahaman yang mantap. Agar dengan ilmu dan kefahaman yang mantap, kita mampu menilai apa yang berlaku di era kita, dan kita mampu membuat sedikit sebanyak perubahan di era kita berdasarkan ilmu dan kefahaman itu. Dan kekuatan yang keduanya berkaitan dengan kekuatan dalaman kita. Ia berkait rapat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa kita akan bersedia untuk bersabar. Dengan takwa kita tidak akan kenal perasaan putus asa dan kecewa. Dengan takwa kita akan terus cekal dan bergerak untuk meledakkan dakwah di mana saja kita berada. Itulah antara kekuatan yang kita perlukan, yang kita peringatkan diri kita di sini dari masa ke semasa, insya-Allah. Kita sambung dari situ. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ayat 17 yang telah dibacakan tadi menceritakan tentang sejarah. Sejarah yang diulang-ulangi oleh Al-Quran dalam surah-surah yang berbagai. Sejarah berkaitan dengan Fir'aun dan utusan yang Allah sebutkan tentangnya sebagai Rasulun Karim, ataupun Rasul yang dimuliakan Allah, ataupun Rasul yang mulia. Maka Allah utus Rasul yang mulia yang bernama Nabi Musa kepada Fir'aun. Tujuannya untuk mengajak Fir'aun dan kuncu-kuncunya kepada pengabdian kepada Allah. Fir'aun merupakan Raja Mesir di era Nabi Allah Musa. Raja yang zalim, raja yang kejam. Alangkah baiknya jika raja itu tunduk kepada Allah. Jika orang nombor satu di bumi Mesir ataupun pemimpin itu tunduk kepada Allah, rakyat akan mudah menurut. Itulah harapan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah perpandukan ayat lain memerintahkan Nabi Allah Musa dan Harun pergi berdakwah kepada Fir'aun berdasarkan firman Allah yang berbunyi, fadhhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, pergi berdakwah kepada Fir'aun. Dan kamu kena kenal bahawa orang yang kamu hendak dakwah ini, dia itu tagha, dia itu sesat. Mengajar kita tentang pertamanya kita mesti berdakwah, kita mesti berperanan. Dan antara orang yang perlu mendengar suara Islam yang sebenarnya ialah pemimpin-pemimpin yang sesat, pemimpin-pemimpin yang terbabas, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul yang saya sebutkan tadi. Dan ketika kita berdakwah, kita kena kenal siapa yang kita dakwah. Maka Allah mengatakan Fir'aun yang hendak kamu dakwah itu, dia tagha, dia sesat. Jadi kamu berdakwah kepadanya sebab dia sesat, bukan kerana dia bagus, tetapi kerana dia terbabas. Maka kamu kena pergi pada orang yang sesat ini, orang yang terbabas ini, untuk mengajaknya kepada jalan yang betul. Maka hari ini itulah yang perlu kita lakukan. Di samping kita mendekati orang yang sudah berminat untuk menambahkan kekuatan kepada mereka, tetapi akhirnya sasaran kita ialah
kepada orang-orang yang terbabas. Kita yang belajar ini, kita perlu menyebarkan Islam. Nak sebarkan kepada siapa? Cari orang-orang yang terbabas, orang-orang yang sesat. Jika anda remaja, dekati remaja-remaja ataupun rakan-rakan anda yang terbabas, maka itulah sasaran dakwah kita sebenarnya. Maka Nabi Allah Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Kemudian Allah mengajar Nabi Allah Musa dan Harun tentang pendekatan yang perlu digunakan. Bukan semata-mata Allah menyuruh mereka berdakwah, Allah juga mengajar mereka tentang pendekatan yang perlu digunakan. Pendekatannya, kata Allah, ialah maka serulah kepada mereka dengan menggunakan perkataan-perkataan yang lunak lagi lembut. Semoga dengan pendekatan seperti itu Fir'aun akan mendapat peringatan tentang kebenaran, ataupun paling kurangnya dia takut, dan ketakutan itu menyebabkan dia tidak berani lagi melakukan kezaliman. Maka pendekatan yang berbaur kelembutan dan kelunakan juga penting, sebab kekerasan dan kebengisan dibenci oleh ramai orang. Jika pendekatan yang kita gunakan dibenci, akhirnya orang itu akan membenci dengan risalah yang kita seru. Sebab itulah Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun diajarkan Allah supaya menyampaikan Islam dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan kelunakan. Apa yang nak kita tekankan dan peringatkan ke atas diri kita bila kita sebutkan ayat-ayat tadi, ialah tentang kepentingan kita mencontohi Rasul. Mereka ditugaskan untuk berdakwah, kita hendak mencontohi mereka dengan melaksanakan dakwah, dan kita juga mencontohi mereka dengan menggunakan pendekatan dakwah yang mereka gunakan. Maka berbalik kita pada ayat nombor 17, iaitu Allah menceritakan tentang Fir'aun dan Rasul yang mulia, kata Allah, diutus kepada mereka. Dan seterusnya pada ayat nombor 18, Nabi Allah Musa berkata, serahkan Bani Israel kepadaku. Bani Israel merupakan kaum Nabi Allah Musa. Fir'aun dan kuncu-kuncunya bukan dari kalangan Bani Israel. Mereka daripada kabilah ataupun kaum yang lain. Kaum Nabi Allah Musa dikenali sebagai Bani Israel. Dan Bani Israel secara khususnya di zaman Fir'aun dijadikan sebagai hamba sahaya. Malah pada suatu ketika berpandukan Al-Quran, Fir'aun mengarahkan anak-anak buahnya agar membunuh bayi lelaki yang dilahirkan, kerana beliau bimbang anak-anak lelaki ini ketika mereka membesar, mereka akan menjatuhkan Fir'aun dan kerajaannya. Sebelum itu berlaku, elok sekali jika anak-anak kecil yang dilahirkan ini dibunuh, dan perempuan-perempuan mereka, kata Allah, dijadikan sebagai hamba sahaya. Begitulah senario di Mesir di era Fir'aun, khususnya di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di mana Bani Israel dikotak-katikkan. Maka Musa dengan beraninya pergi berdepan dengan Fir'aun dan mengatakan, izinkan aku membawa Bani Israel yang sekarang ini mereka merupakan golongan yang dikejami ataupun yang dizalimi. Sesungguhnya aku ini utusan Allah, dan kamu wahai Fir'aun jangan menyombongkan diri daripada Allah. Ini dakwah yang tegas. Nadanya mungkin lunak, nadanya mungkin lembut, tapi isinya tegas. Isinya tegas, tidak ada tolak ansur. Kamu jangan menyombongkan diri terhadap Allah. Suaranya lunak tapi isinya tegas. Kamu jangan bongkar terhadap Allah. Allah Tuhanmu, Allah mengatasi segala-galanya. Kamu tidak gagah berbanding Allah. Suaranya lunak tetapi tegas.
Itu pendekatan yang digunakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya Nabi Allah Musa berkata, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu daripada kamu mengenakan rejaman ke atasku. Sudah pasti orang yang menyeru pemimpin kepada Allah, dan pemimpin itu pula membenci Allah, membenci kebenaran Islam, sudah pasti pemimpin seumpama itu akan bertindak ganas dan kejam, bertindak brutal, kata orang hari ini, ke atas pendakwah yang berani seperti itu. Maka Nabi Allah Musa dapat menjangkakan berdasarkan sejarah selama ini bahawa dia mungkin akan ditangkap dan akan direjam oleh Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Maka Nabi Allah Musa berkata, aku tidak memohon perlindungan daripadamu. Malah beliau berkata, aku berlindung dengan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku bukan berlindung daripadamu, aku berlindung daripada Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, daripada perbuatanmu hendak merejam aku. Itu penting sekali untuk kita faham. Iaitu kita dalam semua keadaan, terutamanya di saat gawat, kena sentiasa ingat Allah. Kita ingat Allah dengan berzikir, kita ingat Allah dengan banyak bersolat dan seumpamanya. Sebab itu bila kita kaji sejarah Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahawa di saat baginda menghadapi tekanan yang dahsyat, baginda mempertingkatkan solat baginda terhadap Allah. Solat baginda sudah banyak, sudah mantap, tapi di saat tekanan yang memuncak, solat yang mantap itu dipertingkatkan. Sebagai contoh, ketika berlaku perang Badar, ketika umat Islam terpaksa berdepan dengan Quraisy, dan pada ketika itu senjata mereka tidak cukup, jumlah tentera pun tidak cukup berbanding dengan Quraisy, maka Nabi di waktu malam tidak boleh tidur, berdoa, bersolat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijahnya adalah Allah berikan pertolongan kepada baginda dan umat Islam. Aspek ini jangan kita pandang kecil. Kebiasaannya bila kita ada masalah, kita terfikir tentang orang terlebih dahulu, terfikir tentang adik-beradik, terfikir kepada YB, terfikir kepada pemimpin. Jarang kita fikir kepada Allah terlebih dahulu. Nabi Allah Musa bila berdepan dengan Fir'aun yang kejam, terus ingat Allah terlebih dahulu. Aku berlindung dengan Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang dia ingat dahulu. Dia bukan minta tolong pada Fir'aun. Dia tak berkata, ya Fir'aun tolonglah aku. Tidak. Dia kata, ya Allah tolonglah aku. Itulah orang yang akan mendapat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan solat yang fardu, dengan solat yang sunat. Antara solat yang boleh kita lakukan sebagai contohnya solat hajat dari masa ke semasa. Jika kita mempunyai pilihan, mungkin 2-3 pilihan, dan kita tak pasti pilihan mana yang lebih baik, kita boleh melaksanakan solat istikharah dan seumpamanya. Di samping kita berdoa selepas solat, ataupun kita berdoa dari masa ke semasa. Semua ini merupakan modal bagi kita. Sebab Nabi bersabda, doa mukhul ibadah. Doa itu ibu ibadah. Dan bila kita bersolat, dan solat itu contohnya bernama solat hajat, dan kita seolah-olahnya bertawasul dengan solat kita, artinya selepas kita bersolat, maka kita berdoa, dan kita menjadikan solat itu sebagai suatu tawasul, suatu ibadah yang akan menguatkan lagi permohonan kita terhadap Allah. Itu maksud ibadah menjadi tawasul. Ibadah itu akan menguatkan lagi kesungguhan, kekhusyukan dan keseriusan kita untuk bermohon kepada Allah, dengan harapan kesemua itu akan menyebabkan permohonan kita dimakbulkan.
Maka itulah kekuatan, dan jangan kita pandang kecil kekuatan yang seperti itu. Sebab sejarah menukilkan bahawa doa yang khusyuk, harapan yang tulus ikhlas kepada Allah boleh mengubah sejarah. Lihat apa yang berlaku pada Panglima Al-Hadrami radhiyallahu anhu, bertemu dengan musuh yang hebat, dan mereka sampai di sebuah padang pasir. Padang pasir itu dikenali sebagai Ad-Dahna. Ad-Dahna ini mengikut sejarah Arab merupakan satu bahagian gurun yang tidak pernah ada air dalam sejarah. Tiba-tiba ketika tentera yang dipimpin oleh Al-Hadrami itu membuat kemah di situ, tiba-tiba secara mengejut datanglah satu tiupan angin, dan ia menyebabkan haiwan-haiwan yang membawa makan minum bagi tentera Islam cabut lari. Maka tinggallah tentera-tentera Islam dalam keadaan yang terkapar-kapar, sebab makanan dan minuman telah hilang terus daripada mereka disebabkan insiden yang baru saya sebutkan tadi. Sebahagian tentera Islam sudah berasa kecewa dan putus asa. Kita melangkah demi Allah, kita melangkah untuk Islam, mengapa ini berlaku kepada kita? Kebiasaan itulah yang akan dipikirkan oleh orang Islam. Kita niat untuk agama, mengapa Allah tak tolong kita? Bukan kita datang niat jahat pun, datang niat baik kerana agama pun kena ujian macam ini. Biasa itu yang kita fikirkan. Kita lupa terhadap hikmah di sebalik ujian yang menimpa. Lantas Panglima ini memang layak jadi pemimpin pun. Bukan sekadar tubuhnya hebat, permainan senjatanya hebat, tapi lebih penting jiwanya merupakan senjata yang paling hebat. Maka dia berkata, jangan berkata demikian, kita masih ada Allah. Maka mereka pun bersolat, dan selepas mereka bersolat, mereka berdoa kepada Allah. Dan ketika mereka sedang berdoa, itulah tiba-tiba seorang tentera tersedar, seolah-olahnya ada pancutan air di tengah padang pasir Ad-Dahna. Dan selepas selesai semua berdoa, tentera itu menjerit, aku nampak seperti air di sana. Mereka pun berlari pergi ke tempat yang disebutkan. Memang benar, ia pancutan air, dan kejadian itu memang luar biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ad-Dahna dikenali dalam sejarah Arab sebagai kawasan yang amat kering-kontang. Tidak pernah walaupun sekali sebelum itu ia mengeluarkan air. Tiba-tiba dengan berkat doa tentera Islam dipimpin oleh Al-Hadrami, air pancut keluar dari bumi yang kering-kontang itu. Kesan daripada itu, binatang yang melarikan diri berpatah balik disebabkan mereka juga mencari air. Akhirnya semua selesai, semua damai, semua tenang, semua bersyukur kepada Allah, dan mereka pun selepas itu berperang dan mendapat kejayaan. Ini kisah sejarah yang dinukilkan dalam kitab-kitab besar, kitab-kitab agung sejarah Islam. Kisah ini diperincikan satu persatu, sehingga kan ada tokoh Islam membuat syair, membuat puisi khas tentang apa yang berlaku bersama-sama dengan Panglima Al-Hadrami. Puisi itu menceritakan tentang kepelikan yang berlaku depan matanya sendiri. Ini suatu yang ajaib, tapi berkat ibadah dan doa, yang ajaib itu berlaku. Sebab di sisi Allah ia bukan ajaib. Dengan kun fayakun, apa-apa saja boleh berlaku. Cuma kita manusia yang kecil mengatakan itu ajaib, sebab kita tak pernah mengalaminya. Di sisi Allah, apa yang peliknya? Sebab itu bila kita bersikap seperti Nabi Allah Musa, berdepan dengan semua keadaan gawat, ingat dia dahulu, dia yang boleh melaksanakan apa-apa yang pelik. Sebab itu Nabi Allah Musa berkata, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada perbuatan kamu yang hendak merejamku. Dan jika kamu tetap tidak percaya, tidak beriman kepadaku, teruskan dengan kesesatanmu, silakan dengan kesesatanmu, tapi izinkan aku dengan keimananku, dan izinkan aku membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir.
Biar kami membawa keyakinan kami ke tempat lain, agar kami boleh menyembah Allah di tempat yang lebih damai, lebih tenang. Tapi di Mesir kami tidak boleh menyembah Allah dengan tenang, sebab kami diperhambakan oleh kamu. Begitulah lebih kurang maksud perkataan Nabi Allah Musa kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun berkeras untuk tidak mau mendengar dan menerima pandangan Nabi Allah Musa. Maka Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, sesungguhnya mereka ini kaum yang berdosa, wahai Allah, timpakan azab kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Kita boleh berdoa seperti itu jika perbuatan orang zalim kepada kita itu jelas sesuatu yang salah, bukan persepsi kosong, tapi jelas itu perbuatan yang salah. Kita boleh berdoa kepada Allah agar Allah membalas perbuatan orang itu ataupun kelompok itu, kumpulan itu, balas dengan keras setimpa dengan perbuatan mereka. Doa seperti itu tidak salah. Doa seperti itu tidak salah, diharuskan. Maka Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakan azab pada mereka, timpakan azab di atas perbuatan mereka yang menentang keislaman yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Maka Allah berfirman, ya, doa itu dimakbulkan, maka bawa keluar Bani Israel dengan segera, dan bawa keluar di sebelah malam, sebab di waktu malam Fir'aun pun mengantuk. Tentera-tentera Fir'aun pun walaupun bertugas, tapi bertugas dengan kepala mengantuk. Jadi semua mengantuk. Kamu jangan mengantuk. Masa itulah kamu kena keluar bersama Bani Israel, selamatkan diri. Tapi aku nak peringatkan kamu, akhirnya Fir'aun dan kuncunya akan sedar bahawa kamu telah melarikan diri, dan mereka akan mengejarmu di belakang. Jadi kamu kena bersedia. Maka Nabi Allah Musa menyampaikan pesanan, dan pesanan disebarkan secara berbisik-bisik. Dan pada malam yang ditetapkan, Nabi Allah Musa Harun memimpin Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Mereka hendak menyeberangi lautan. Mereka keluar dan kemudian menuju ke Laut Kulzum. Tiba-tiba Fir'aun menyadari kehilangan Bani Israel, dan Fir'aun pun keluar dengan kuncu-kuncunya, dengan tentera-tentera yang mengejar Nabi Allah Musa Harun bersama-sama dengan Bani Israel. Dan Allah menerima permohonan Nabi Allah Musa, maka laut terbelah dua. Laut Kulzum terbelah dua. Ini yang kita namakan sebagai mukjizat. Bagaimana dia berlaku, Allahu a'lam bissawab. Sains tidak boleh memahami segala-galanya. Walaupun sains cuba menerangkan semua ini, tapi banyak benda yang sains tak mampu fahami. Banyak benda yang sains tak mampu terangkan. Sebab itu kita namakan apa yang berlaku ini sebagai mukjizat. Maka Laut Kulzum terbelah dua. Nabi Allah Musa, Harun dan Bani Israel merentasi Laut Kulzum. Bila mereka sampai di sebelah sana, barulah Fir'aun dan tenteranya sampai di sebelah sini. Fir'aun terus mengejar bersama tentera, dan ketika mereka sampai di pertengahan lautan, maka laut yang terbelah bercantum semula. Matilah Fir'aun, matilah tentera-tentera Fir'aun. Kemah Fir'aun sebelum mati telah berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi ketika itu nyawa sudah sampai ke kerongkong, dan Allah berdasarkan sabda Rasul mengatakan, jika nyawa sudah sampai ke kerongkong, maka taubat ditutup, pintu taubat ditutup. Ketika nak mati, pintu taubat ditutup. Dan ketika nak mati, Fir'aun bertaubat. Pada ketika pintu taubat telah pun ditutup. Sebab itu Quran menceritakan
tentang apa yang saya sebutkan tadi, iaitu Fir'aun mengatakan dia beriman, tetapi sebenarnya ketika dia berkata demikian, dia berada di saat kematian, di saat hampir mati. Jangan sampai kita bertobat ketika kita sampai di saat nazar itu, sebab ketika itu semua orang akan bertobat, semua penyangga akan insaf, semua. Sebab ketika itu mereka nampak kesalahan mereka, dan mereka nampak balasannya, ataupun mereka sudah boleh rasai balasannya, maka mereka hendak kembali ke pangkal jalan, tapi ruang ataupun peluang untuk kembali sudah tertutup. Maka lautan terbelah dua dan semuanya tenggelam. Dalam surah Yunus, Allah memberitahu bahawa tubuh Fir'aun yang tenggelam ini Allah pelihara. Bukan manusia pelihara, Allah pelihara. Dan tubuh itu akan ditemui oleh orang kemudian sebagai bukti bahawa kalam Allah ini benar. Dr. Maurice Bucaille yang Kristian itu, seorang saintis, Dr. Maurice Bucaille mengatakan tubuh itu ditemui baru-baru ini, yaitu pada abad 20, dan beliau sendiri merawat tubuh Fir'aun itu dan mengesahkan bahawa Fir'aun ini mati disebabkan antaranya oleh lemas dalam lautan. Dan beliau mengatakan berkemungkinan namanya menyangkah disebutkan dalam buku beliau yang bertajuk The Bible, the Quran and Science, Bible, Quran dan Sains. Dan beliau bentangkan penemuan beliau pada pakar-pakar sains di Perancis. Ini suatu yang berani. Beliau bukan Muslim, beliau seorang ahli sains, dan apa yang beliau temui ialah sesuatu yang logik di penjuru sains. Maka sebagai orang sains yang mendalami sains, yang melakukan ujian berdasarkan sains, dan beliau membuat satu konklusi pun berdasarkan sains, maka beliau membentangkan konsep itu pada pakar-pakar sains. Perbincangan mereka berdasarkan sains, tapi menguntungkan Islam, sebab dia membenarkan Quran. Jadi dalam buku The Bible, the Quran and Science diceritakan tentang Fir'aun ini. Cuma beliau mengatakan dalam bukunya awal bahawa kajian terhadap jasad Fir'aun yang ditemui masih belum lengkap. Cuma berdasarkan kajian awal oleh beliau sendiri, dia membenarkan Quran dan tidak membenarkan Bible. Sebab Bible ketika menceritakan tentang Fir'aun, sekadar menceritakan bahawa Fir'aun mati lemas, titik. Tapi Quran menambah, mati lemas dan jasadnya tidak akan hancur. Sebab selepas Fir'aun mati lemas, macam-macam yang boleh berlaku. Dia makan ikan, tak ditemui sama sekali sebab lautan terlampau luas. Tapi Allah memberi jaminan bahawa jasad itu akan ditemui oleh orang kemudian sebagai bukti bahawa Quran dan kisahnya adalah benar. Dr. Maurice Bucaille membuktikan kebenaran Quran. Baru-baru ini ada lagi satu penemuan yang pelik, iaitu tentang Fir'aun juga. Fir'aun yang bernama Ramses II, Ramses yang kedua. Rupa-rupanya Fir'aun yang hidup di era Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun ialah dua Fir'aun. Seorang mati diganti oleh seorang yang lain. Mana satu yang mengekori Nabi Allah Musa dan Bani Israel, kajian masih dilakukan. Tapi Ramses yang kedua ini kisahnya juga pelik. Sebab jasadnya ditemui dalam keadaan elok, sedangkan Ramses ini tidak dilakukan mumia ke atasnya. Orang-orang Mesir dahulu bila Fir'aun meninggal, mereka buat mumia ke atas Fir'aun itu. Mereka gunakan bahan-bahan kimia tertentu, mereka keluarkan organ-organ dalaman. Sebab organ-organ dalaman ini amat disukai oleh kuman bakteria, ia membusukkan dan sebagainya, dikeluarkan. Tinggal badan dia saja, badan itu dimumiakan.
dan itu yang disebutkan sebagai mummy ataupun mumia. Tapi jasad Ramses yang kedua ini pelik. Organ-organ dalam badan semua masih ada dan dia tidak dimumiakan, tapi elok. Sehingga kan ada pakar yang mengatakan inikah mungkin Fir'aun yang Allah janjikan? Semua ini di peringkat kajian. Tapi yang menarik apa-apa pun ialah apa yang Allah janjikan jadi kenyataan. Allahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya kisahkan semua ini untuk menampakkan pada kita bahawa kisah Quran ini bukan hanya cerita yang kita ceritakan dari masa ke semasa. Tapi kita pada hari ini di era sains dan teknologi, semampu boleh kita nak kaitkan kisah itu dengan sesuatu yang boleh kita fahami, boleh kita kaitkan dengan kemajuan hari ini sebagai modal untuk berdakwah kemudiannya, sekaligus menaikkan iman kita. Iman kita akan naik bila kita sedari, ya Allah, benar cerita ini. Sebelum ini pun kita percaya bahawa ia merupakan kisah yang benar. Tetapi bila ia terbukti dengan nyata, iman kita meningkat. Inilah suatu yang menarik tentang Al-Quran bila kita kaitkan dengan kisah. Yang menarik juga yang tentang nama Fir'aun itu sendiri. Dan kita hanya menyedari kehebatan Al-Quran dalam kisah-kisahnya bila kita buat perbandingan. Contoh bila kita bandingkan Quran dengan Bible. Sebab Bible juga menceritakan tentang Fir'aun, tapi dalam bahasa Inggeris Fir'aun diistilahkan sebagai Pharaoh. Bila Quran menceritakan tentang Fir'aun di zaman Nabi Allah Musa, dia istilahkan Fir'aun itu sebagai Pharaoh. Bila ia menceritakan tentang Fir'aun di zaman Nabi Allah Yusuf, juga disebut sebagai Pharaoh. Ketika itulah Quran berbeza dengan Bible. Sebab Quran ketika menceritakan tentang Raja Mesir di zaman Nabi Allah Musa, disebut sebagai Fir'aun, iaitu Pharaoh. Itu sama dengan Bible. Tetapi ketika Quran menceritakan tentang Raja Mesir di era Nabi Yusuf ataupun Joseph dalam Bible, dia tak namakan raja itu sebagai Pharaoh. Dia namakan raja itu sebagai Malik. Mengapa di era Nabi Allah Musa Quran sebut rajanya sebagai Fir'aun? Mengapa di era Nabi Yusuf Quran menyebutkan rajanya sebagai Malik? Sedangkan dia bercakap tentang Raja Mesir. Nabi Yusuf pergi ke Mesir, akhirnya menjadi Raja Mesir. Fir'aun juga berada di Mesir. Kita berbicara tentang Mesir di zaman dahulu. Tapi mengapa pangkat raja yang berbeza? Yang dahulunya Malik, yang kemudiannya Fir'aun. Tak ada jawapan. Tapi jawapan dapat baru-baru ini, pada abad ke-19, bila lahir ilmu baru. Semakin zaman dunia ini semakin sampai ke hujung zaman, banyak ilmu baru yang lahir. Antara ilmu baru yang lahir adalah ilmu yang disebutkan sebagai ilmu hieroglif. Hieroglif ialah satu ilmu tentang bagaimana kita nak faham tulisan orang-orang Mesir kuno. Orang-orang Mesir kuno, dia tulis bukan dengan ABC ataupun dengan alif bata. Tulisannya berbentuk grafik. Dia lukis mungkin matahari, bulan, manusia di bawah, mungkin pegang satu kayu. Apa maksudnya? Dia lukis mungkin matahari, kemudian bawahnya manusia pegang satu payung. Ada maksudnya berbeza. Itu dipanggil tulisan Mesir kuno. Orang tak mampu faham tulisan itu. Sampai ke abad ke-19 saja ada pakar yang dapat menerokai ilmu itu dan dapat memahami. Ilmu itu dipanggil sebagai ilmu hieroglif. Tulisannya dikenali sebagai hieroglyphics, hieroglyphic writings. Dan dari situlah
mereka dapat terjemahkan tulisan Mesir kuno. Dan dari situlah baru mereka sedar bahawa bumi Mesir dahulunya, raja yang awal sebelum dinasti ke-18, rajanya dipanggil sebagai raja. Dan selepas dinasti ke-18, lahir satu kerajaan baru yang digelar sebagai The New Kingdom, terjemahan pada tulisan yang saya sebut hieroglifik tadi. Bermula daripada dinasti ke-18, barulah raja Mesir dikenali sebagai Firaun. Dan bila Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, dan Allah menceritakan tentang apa yang berlaku, di banyak tempat Allah mengatakan semua ini kamu tak tahu, melainkan kerana wahyu daripada Allah padamu ya Muhammad. Semua yang berlaku ini kamu tak tahu, tapi kamu tahu sebab ia datang daripada ku Allah sebagai wahyu kepadamu. Bible ditulis oleh manusia, sebab itu mereka merasakan semuanya Firaun pada pandangan mereka. Tapi Quran daripada Allah, Allah mengetahui, amat mengetahui bahawa raja ini dipanggil raja selepas dinasti ke-18. Raja Mesir tak lagi dikenali sebagai raja, tapi dipanggil sebagai Firaun. Sebab itu Quran membezakan dua era itu. Masya Allah. Bila kita mengkaji seperti itu, baru kita kata Masya Allah, benarlah Quran ni wahyu. Nabi tak tahu pun tentang dua era itu seperti yang Quran sebutkan. Kamu tak pernah tahu tentang perkara ini. Kamu tak pernah tahu ya Muhammad tentang perkara ini, tapi aku yang memberitahu kepadamu. Sebab itulah ramai di barat mula kagum dengan Quran. Di saat orang Islam pun tak begitu kagum dengan Quran, sebab kita terlalu asyik dengan cerita. Cerita pula dimasuki topok tambah, dimasuki topok tambah. Kita tambah tentang tongkat Nabi Allah Musa. Tongkat itu dari pokok apa? Adakah dari pokok ruciku, ataupun dari pokok limau? Contohnya. Jadi kita asyik berbincang tentang sejarah yang tidak penting. Lantas kita kena kembali kepada apa yang kita faham dari Al-Quran, kaitkan dengan penemuan semasa baru kita nampak kehebatan wahyu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, akhirnya Bani Israel diselamatkan, dan kita akan bincang tentang apa yang berlaku selepas itu, dan kita akan kait tentang apa yang berlaku sekarang di bumi Israel. Mengapa mereka nak runtuhkan sangat Masjid Al-Aqsa? Mengapa umat Islam pun tertipu dengan keadaan Masjid Al-Aqsa, ditipu oleh Yahudi dan Nasara? Mengapa Kristian sokong sangat Israel, Yahudi? Kita akan kait dengan kisah sambungan pada minggu hadapan. Tapi untuk sementara ini cukup kita berhenti sekadar itu, iaitu sampai kepada laut terbelah. Dan laut yang terbelah itu memberikan dua senario yang berbeza, iaitu laut yang terbelah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Laut yang sama merupakan perangkap bagi Firaun dan kuncu-kuncunya. Dan akhirnya Firaun dan kuncu-kuncunya terperangkap dan tenggelam dan mati lemas dalam laut yang sama. Dan kemudian ayat 25 sampai 30 merupakan kisah yang menarik. Allah mengatakan tentang Firaun dan kuncu-kuncunya, alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, alangkah banyaknya kebun dan tempat-tempat indah yang mereka terpaksa tinggalkan selepas tenggelam dalam laut Kulzum. Alangkah banyaknya kesenangan yang mereka nikmati terpaksa mereka tinggalkan. Yang mereka tinggalkan aku berikan pada kelompok lain. Itulah dunia. Semua orang lain yang dapat, kita cuma tinggalkan. Apa yang kita dapat cuma dunia yang kita manfaatkan untuk beramal. Lain semua tinggal. Macam Firaun dan kuncu-kuncunya, semua kesenangan tinggal, aku berikan pada orang lain. Mereka hancur dan mendapat balasan yang setimpal.
Itulah dunia, nak ditinggalkan. Jadi jangan terpedaya dengan sesuatu yang terpaksa kita tinggalkan. Bawalah sesuatu yang boleh kita bawa. Tumpukan pada sesuatu yang boleh membantu kita, bukan tumpukan pada sesuatu yang kita terpaksa tinggal. Jadi yang akan kita bawa ialah amal soleh. Yang akan kita tinggalkan ialah segala kemewahan yang kita himpun selama ini. Akhirnya rumah itu asalnya nama kita bertukar nama pada orang lain. Kereta kita sekarang mungkin nama kita akan bertukar nama kepada orang lain. Tanah kita, kebun kita bertukar nama. Semua yang kita miliki selepas kita mati bertukar nama, seperti yang Allah sebutkan, dan aku berikan kepada orang lain. Dia ambil alih apa yang kamu usahakan. Dan yang kamu usahakan yang beruntung bagimu cuma satu saja. Yang kamu usahakan, yang kamu jadikannya sebagai alat untuk melakukan amal soleh. Dalam bentuk kita wakafkan untuk kebaikan, itu beruntung. Dalam bentuk kita dermakan, itu beruntung. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, itulah Nigeria. Dan di akhir zaman berpandukan hadis mengapa umat Islam jadi lemah, sehingga Nabi berkata orang-orang yang memusuhi Islam akan mengonyak-ngonyak umat Islam sebagaimana orang memakan makanan di majlis-majlis keramaian. Bila kita pergi ke majlis keramaian, ada hidangan, kita koyak-koyakkan daging untuk kita makan. Di akhir zaman umat Islam diperlakukan seperti itu, akan dikoyak-koyakkan. Sekarang sedang berlaku, kita sedang dikoyak-koyakkan. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Nabi kata sebab wahan. Ya Rasulullah, apa itu wahan? Cintakan dunia dan takut mati. Itulah penyakit yang sedang melanda ramai umat Islam. Cinta dunia, cinta dunia, cinta material. Cukup bahaya. Mengambil dunia sebagai alat untuk beribadah, itu bagus. Kita perlukan dunia sebagai alat, itu bagus. Tapi cinta dunia ni bahaya. Sebab cinta dunia menyebabkan kita leka dengan dunia. Yang menyebabkan meleleh air liur ialah dunia. Kita tak nampak bahawa dunia itu dipenuhi tipu daya. Itulah yang kita bimbangkan sebenarnya. Dan umat Islam dahulu hebat. Sebab apa? Dunia tidak boleh memperdaya mereka. Bayangkan umat Islam telah pergi sampai kepada Istana Putih ataupun White House, iaitu di Madain. Ketika mereka sampai di istana Maharaja Parsi, ibu kotanya Madain jatuh. Mereka sampai di istana, mereka masuki istana, dipenuhi harta benda. Dan semua itu pernah Nabi sabdakan bahawa kamu akan sampai ke istana Maharaja Parsi dan harta benda yang melimpah ruah akan kamu kuasai. Nabi telah beritahu dalam bentuk ramalan, dia berlaku. Dan sahabat-sahabat ketika sampai di situ melihat apa yang berlaku, terus mereka berkata, Sadaqah Rasulullah, apa yang Nabi sabda dulu betul, jadi depan mata kami, jadi kenyataan. Nabi telah buat ramalan, kami yang nampak ramalan itu menjadi benar. Sadaqah Rasulullah. Mereka menjerit. Dan mereka kembalikan sebahagian harta itu kepada Umar sebagai khalifah. Sebahagiannya dikembalikan untuk menjadi milik negara. Sebab negara juga perlukan harta untuk pentadbiran negara. Dan Islam mengatakan 1/5 daripada harta rampasan perang dikembalikan kepada negara. Dia sebagai khazanah negara untuk pentadbiran. Dan yang dikembalikan ialah harta yang paling mahal. Sebagai contoh, mahkota Maharaja. Mahkota Maharaja tu belian dia cukup hebat. Dan itu dikembalikan. Satu pun tak hilang belian. Ada banyak belian.
Satu pun tak hilang. Bila Umar terima itu, dia menangis. Dia kata, subhanallah, beruntung aku kerana rakyatku begini amanah. Biasanya nyawa nak bagi ni, dia dah dapat dah. Nak bagi mana satu, tak apalah, bagilah ke Umar yang teruk-teruk sikit lah. Kita teruk-teruk berjuang ni takkan nak ambil yang koman-koman, tapi tidak diberikan untuk negara Islam yang terbaik. Maka ketika Umar berkata demikian, Ali sedang mendengar. Maka Ali karamallahu wajhahu berkata, ya Umar, rakyat jadi beramanah sebab pemimpinnya sebenarnya jujur, dia turun ke bawah. Jika pemimpinnya jenis yang kotor, dia juga akan turun ke bawah. Semua ikut pemimpin. Pemimpin kaki bohong, rakyat pun pandai bohong. Budak kecil di rumah pun bohong. Jika pemimpin di atas, orang tengok dia, Masya Allah, jaga. Anak pinaknya tak ambil kesempatan. Besan-besan pun tak ambil kesempatan. Menantu tak ambil kesempatan. Dan di bawah tak ambil kesempatan. Sebab dia tahu, kalau ambil kesempatan, kena. Pandang di atas, memang dia jaga. Jadi itulah maksud Ali karamallahu wajhahu. Mereka ini beramanah sebab kamu beramanah, berkat turun. Jadi yang nak kita peringatkan ialah tentang dunia tidak memperdaya para sahabat di saat mereka cemerlang, gemilang, berbilang. Dan kita hari ini umat Islam jumlahnya besar berbanding mereka dahulu, tapi kita dipoyak-poyak seperti orang mengoyak makanan ketika pergi ke satu-satu hidangan. Jadi semoga insya-Allah tuan-tuan dan puan kita merupakan insan yang tidak terpedaya dengan dunia. Namun dia tak bermaksud bahawa kita buang dunia, tidak. Kita boleh kaya raya, tak ada masalah. Yang kita peringatkan tadi hanyalah jangan sampai kekayaan, kemewahan menguasai hati kita sehingga dunia terlampau lazat di hati kita, dan takwa tak lagi ada tempat di hati itu. Sebab hati itu sudah dipenuhi dengan kelazatan terhadap dunia. Berikan tempat yang besar di hati kita kepada takwa, biar sampai kecintaan pada dunia tak ada tempat di hati kita. Hanya ketika itu sajalah dunia di tangan kita tidak akan menjadi raja kepada kita. Sebaliknya, jika takwa tak ada di hati, kelazatan terhadap dunia menguasai hati, ketika itulah tanpa kita sedari dunia raja kepada kita. Semoga ada kebaikannya dari apa yang saya sebutkan tadi, menambahkan lagi kekuatan keyakinan kita terhadap Quran atau wahyu berdasarkan apa yang kita sebutkan dibandingkan dengan masa-masa, dan menambahkan lagi altizam kita untuk berdakwah, untuk berperanan, dan tidak terpedaya dengan kemewahan yang sementara yang wujud pada hari ini, insya-Allah. Allahu a'lam bishawab. Bertemu semula dalam harapan apa-apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Quran yang lemah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.